Selamat datang semua. Hari ini kita nak selami satu pandangan menarik dari karya Imam Al-Ghazali, Kimia Kebahagiaan. Ya, Kimiai Saadat. Betul. Sumber kita ni fokus pada satu idea penting yang mana kunci sebenar, miftah kata Al-Ghazali untuk kenal Tuhan dan capai saadah, kebahagiaan sejati, ia bermula dengan kenal diri sendiri. Betul tu. Jadi, jom kita teroka sama-sama lah ya, macam mana Al-Ghazali lihat kerumitan jiwa manusia ni. Idea kenal diri untuk kenal Tuhan ni kan, memang selalu kita dengar. Tapi Al-Ghazali tekankan, ia bukan setakat tahu nama kita, rupa kita, tangan, kaki, bukan itu. Bukan luaran lah ya. Bukan. Tapi lebih kepada hakikat dalaman, batin kita. Apa sebenarnya yang gerakkan kita, kenapa kita rasa marah, kenapa ada nafsu, kenapa lapar, dahaga. Ini semua, haiwan pun ada dorongan macam ni. Jadi persoalannya, apa yang buat kita ni unik? Yang ni menarik. Al-Ghazali kata, dalam diri kita ni ada macam-macam sifat, ada serentak. Ada sifat haiwan, macam makan, tidur, hubungan intim. Yang asas tu lah kan? Ya. Lepas tu ada sifat binatang buas, serang, ganas. Sifat syaitan pun ada, tipu daya, helah. Dan yang paling tinggi, sifat malaikat. Sifat malaikat tu macam mana? Yang macam mampu menyaksikan keindahan ilahi, bebas dari marah dan nafsu. Dan beliau kata roh atau hati, qalb tu, itulah diri kita yang sebenar. Dan ia condong ke arah malaikat. Wah. Macam ada zoo dalaman kita lah kiranya. Boleh kata macam tu. Perumpamaan zoo tu menarik. Tapi yang lagi penting, Al-Ghazali jelaskan, sifat-sifat rendah macam nafsu, syahwat dan marah ghadab ni, Ya. ia bukan dicipta saja-saja untuk rosakkan kita tau. Ia sebenarnya alat. Macam kenderaan dan senjata. Alat untuk apa tu? Alat untuk perjalanan rohani kita mencari kebahagiaan tu, kena pandai gunalah. Al-Ghazali guna analogi bandar. Bayangkan diri anda macam bandar. Okey. Hati, qalb tu, raja dia. Okey. Akal, Perdana Menteri. Nafsu syahwat ni pula macam pegawai cukai Okey. yang cenderung korup sikit. Faham. Manakala sifat marah, ghadab, dia macam ketua keselamatan. Tapi jenis yang ganas, mudah merosakkan. Saya suka analogi bandar tu. Jelas sangat. Maksudnya, raja iaitu hati kena selalu rujuk pada Perdana Menteri. Akal tu lah. Betul. Kena selalu berbincang. Untuk pastikan pegawai cukai, nafsu. Dengan ketua keselamatan, marah. Ni terkawal, berfungsi dengan betul. Baru bandar, diri kita ni, aman, makmur. Tepat sekali. Kalau terbalik, kalau akal pula yang tunduk pada nafsu dan marah, alamatnya binasalah bandar tu. Diri kita tu lah. Jadi di sinilah strategi praktikalnya ya. Kebahagiaan, saadah tu datang dari keseimbangan. Tapi bukan sebarang seimbang. Keseimbangan yang dipandu oleh akal. Maksudnya? Macam ni, kalau terlalu ikut nafsu, kita jadi fasik. Tapi kalau nafsu tu lemah sangat, kita jadi lesu, futur, tak bermaya pula. Kalau terlalu pemarah, jadi ganas. Tapi kalau langsung tak ada sifat marah, hilang pula semangat juang. Ghirah tu, keberanian pun tak ada. Jadi, keseimbangan yang dipandu akal ni lah yang akan lahirkan sifat-sifat baik tu. Akhlak terpuji. Ya, betul. Akhlak hasanah. Macam sabar, berani, bijaksana, hikmah, jaga maruah, ifah, rasa cukup, qanaah. Semua ni lahir dari situ. Jadi, akhlak mulia ni umpama benih kebahagiaan lah ya. Macam cerminan sifat malaikat dalam diri kita. Tepat. Dan kalau sebaliknya, kalau sifat haiwan buas atau syaitan yang lebih kuat. Kalau ia bersih, jernih, tak ada kotoran dunia, tak ada karat nafsu, ia ada potensi untuk pantulkan ilmu terus dari sumber ilahi. Sumber ilahi? Maksudnya, apa yang disebut sebagai Lauh Mahfuz, tablet terpelihara, sumber segala ilmu ketuhanan. Wah, macam mana tu boleh jadi? Pantulan ni boleh datang dalam mimpi. Atau, bagi orang yang betul-betul serius berusaha lawan nafsu, mujahadah, dan latih diri, riyadah, ia boleh datang dalam keadaan sedar. Inilah jalan yang diterokai para sufi untuk capai ma'rifatullah, mengenal Allah secara langsung. Ma'rifatullah, mengenal Allah secara langsung, bunyinya macam satu pengalaman yang sangat tinggi. Adakah ini puncak kebahagiaan menurut Al-Ghazali? Ya, itulah kemuncaknya. Logiknya mudah je sebenarnya. Hati kita ni dicipta khas untuk kenal pencipta dia.
Dan fitrah kita semakin agung sesuatu yang kita kenal dan kita cinta, semakin besar kebahagiaan yang kita rasa. Betul tak? Betul. Wow. Dan ada tak yang lebih agung daripada Tuhan? Tentu tak ada. Tidak. Jadi kebahagiaan mengenal Dialah yang paling puncak. Lagi satu, semua kelazatan dunia ni yang terikat pada badan, pada nafsu, ia akan hilang bila kita mati. Ya, akan hilang. Tapi kelazatan mengenal Tuhan ni sebab ia berakar kat hati, ia tak akan hilang. Hati tak mati bersama jasad. Malah ia akan jadi lebih jelas, lebih nikmat lepas kematian. Macam keluar dari gelap, masuk ke tempat terang. Masya Allah. Jadi kalau nak rumuskan dari penerokaan kita ni, sumber Al-Ghazali ni betul-betul ingatkan kita yang kebahagiaan sejati tu bukan kita cari kat luar semata-mata lah ya. Bukan. Ia tumbuh dari dalam. Bermula bila kita kenal, kita faham dan kita belajar urus zoo dalaman kita ni. Dengan segala potensinya, dari yang serendah hewan sampai setinggi malaikat tu. Betul. Ia tentang menjadikan akal sebagai nahkoda, pemandu utama, untuk kemudikan lautan nafsu dan amarah dalam diri kita ni. Akal sebagai nahkoda. Suka saya tu. Dan sebagai penutup, mungkin satu renungan akhir dari Al-Ghazali untuk anda. Beliau ada sebut, di akhirat nanti, rupa luaran kita mungkin akan ikut keadaan dalaman kita yang dominan masa kat dunia. Macam mana tu? Contohnya, yang dikuasai sepenuhnya oleh amarah, mungkin kelihatan macam anjing. Yang dikuasai nafsu, mungkin macam khinzir. Ungkapan beliau, gambar mengikut makna. Kesedaran tentang potensi dalaman anda ni yang mulia dan sebaliknya boleh bagi inspirasi pada anda untuk bentuk realiti dan tindakan anda bermula dari hari ini.